Cikgu Syahira sedang mengajar sejarah tingkatan 3 Mesra. Okey murid-murid, untuk kelas hari ini kita dah belajar tentang perjuangan Datuk Pahaman. Kita dah belajar tentang dia punya peristiwa-peristiwa ya, faktor penentangan dan juga kesan penentangan. Jadi untuk kelas yang akan datang, cikgu akan ajar bagaimana tokoh-tokoh lain pula menentang penjajahan British di tanah Melayu. Untuk memudahkan awak semua faham tentang sejarah, awak boleh cuba untuk menonton video-video di YouTube supaya awak lebih faham. Boleh tak murid-murid? Okey cikgu, baik. Terima kasih. Baik cikgu, terima kasih. Kenapa subjek sejarah ni susah untuk aku faham Datuk Bahaman, macam mana rupa beliau? Apa yang beliau lakukan? Macam mana mereka mencipta sejarah di tanah Melayu? Stresnya aku. Yeti, saya nampak awak terganggu dalam kelas tadi. Awak perasan ya? Betul saya tak dapat fokus waktu dalam kelas ni sebab banyak benda dah nak ingat. Oh, faham. Jadi awak tak faham lah dalam kelas tadi? Ya, saya tak faham. Tolonglah saya Mirul. Saya nak pandai macam awak lah. Saya ada satu video tau. Nama tajuk video tu adalah Jom Kenali Datuk Bahaman. Saya yakin lepas awak tengok video tu mesti awak faham. Okay, jom tengok. Yeti, inilah video yang saya nak tunjuk tadi. Jom kita tengok. Okay, kita tengok. Hai murid-murid, video pada kali ini akan menceritakan tentang biodata Datuk Bahaman, faktor-faktor penentangan Datuk Bahaman terhadap pentadbiran British, peristiwa penentangan Datuk Bahaman itu sendiri dan juga kesan penentangan Datuk Bahaman terhadap pentadbiran British. Hasil daripada anda menonton video ini, anda dapat merumuskan faktor dan juga peristiwa penentangan Datuk Bahaman serta membuat kesimpulan tentang kesan penentangan Datuk Bahaman itu sendiri. Datuk Bahaman atau nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Imam Noh yang berasal dari Bangkinang Kampar, Sumatera. Beliau seorang yang pandai bersilat dan mempunyai ilmu kebal dan digelar sebagai semantahan oleh penduduk tempatan. Beliau diberi kuasa dan anugerah disebabkan kegagahan dan keberanian yang ditunjukkan di dalam perang saudara di Klang dan Pahang. Namun, kedatangan British di tanah tempatan membawa perubahan yang besar di dalam sistem pentadbiran. Semangat patriotisme yang ada pada Datuk Bahaman untuk mempertahankan tanah tempatan berjaya menggugat kedudukan British di Pahang. Datuk Bahaman, inilah perjuanganku. Murid-murid nak tahu tak kenapa Datuk Bahaman menentang British sekeras-kerasnya? Terdapat dua faktor yang murid-murid perlu tahu kenapa dan mengapa Datuk Bahaman menentang British semasa di negeri Pahang. Siapa tahu kenapa Datuk Bahaman menentang British sekeras-kerasnya di negeri Pahang? Faktor yang pertama, Datuk Bahaman telah kehilangan hak untuk mengutip cukai di daerahnya sendiri iaitu daerah Temerloh, di mana British telah melantik EAY sebagai pemungut hasil cukai dan magistrat di daerah Temerloh. Hal ini menyebabkan Datuk Bahaman telah kehilangan kuasa dan menentang sekeras-kerasnya pentadbiran British di daerah Temerloh untuk mendapatkan haknya semula. Tadi saya dah ceritakan faktor yang pertama. Jadi, faktor yang kedua, apa pula? Faktor yang kedua ialah Datuk Bahaman telah menentang pembinaan balai polis. EAY telah membina balai polis di Lubuk Terua tanpa sebarang perbincangan dan juga perundingan bersama Datuk Bahaman. Hal ini telah menimbulkan kemarahan kepada Datuk Bahaman. Datuk Bahaman menganggap tindakan British ini telah mencabar dan juga menceroboh kawasannya sendiri iaitu daerah Temerloh. Jadi, oleh sebab itu, Datuk Bahaman telah menentang pentadbiran British di daerah Temerloh sekeras-kerasnya dan berjuang bagi menjatuhkan pentadbiran British di negerinya sendiri iaitu negeri Pahang. Murid-murid nak tahu tak peristiwa penentangan Datuk Bahaman ni terjadi selama 4 tahun iaitu daripada tahun 1891 sehingga 1894. Apa yang terjadi pada tahun 1891? Pada tahun 1891, pasukan yang dipimpin oleh Datuk Bahaman telah bertindak menyerang balai polis di Lubuk Terua sebagai tindakan balas pelucutan jawatannya selaku pembesar Semantan. Serangan hendap yang dilakukan oleh pasukan Datuk Bahaman telah berjaya menawan balai polis Lubuk Terua. Tindakan ini telah mengakibatkan British melancarkan perang ke atas pasukan Datuk Bahaman.
Selepas itu pula, pada tahun 1892, British telah mendesak Sultan Ahmad untuk mengisytiharkan Datuk Bahaman sebagai penderhaka. Hasilnya, tentera British dengan kekuatan 800 orang tentera telah mara ke kubu pertahanan Datuk Bahaman di Semantan. British pada awalnya telah berjaya memusnahkan 11 buah kubu pertahanan Datuk Bahaman. Walau bagaimanapun, mereka gagal mengesan kedudukan Datuk Bahaman dan para pengikutnya. Taktik perang yang digunakan Datuk Bahaman sukar dikalahkan oleh pasukan British. Hasilnya, pasukan Datuk Bahaman telah bergabung dengan pasukan seorang lagi pembesar Pahang iaitu Imam Rasul, juga dikenali sebagai Tok Gajah. Beliau turut dibantu oleh anak Tok Gajah iaitu Pendekar Mat Kilau. Pasukan Datuk Bahaman dan Tok Gajah akhirnya telah berjaya menawan semula kawasan Balai Polis Lubuk Turwa dan mematahkan serangan British di Semantan. Pun begitu, perang di Semantan terus berlanjutan selepas kedua-dua pihak berbalas-balas serangan dan strategi pasukan Datuk Bahaman yang berlindung di dalam hutan. Pasukan mereka juga berlindung di kawasan Hulu Dungun di Terengganu yang berhampiran dengan kawasan Semantan. Di Terengganu, pasukan Datuk Bahaman telah mendapatkan nasihat daripada ulama besar Terengganu iaitu Tukku Paluh. Hasilnya, mereka lebih bersemangat untuk berjuang kerana perjuangan menentang British adalah satu jihad. Oleh itu, pada tahun 1894, pasukan Datuk Bahaman ramai 100 orang tentera telah melancarkan serangan di kawasan Hulu Pahang sehingga menawan Kuala Tembeling dan juga Jeram Ampai. British telah bertindak balas dengan menyerang kedudukan Datuk Bahaman di Jeram Ampai. Akhirnya, pertempuran sengit telah meletus. Untuk pengetahuan semua, kebangkitan Datuk Bahaman dan pengikutnya ini telah berlangsung selama 4 tahun, iaitu daripada tahun 1891 sehingga pada tahun 1894. Lama kan? Perkara ini telah menunjukkan keberanian mereka menentang British dan menyebabkan kedudukan British di Pahang menjadi tergugat dengan kehadiran pahlawan Pahang ini. Selepas Datuk Bahaman gagal menawan semula Jeram Ampai, Datuk Bahaman bersama-sama dengan Tok Gajah dan Mat Kilau mula mendapatkan perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan kemudiannya Kelantan. Pada masa yang sama, British telah mengarahkan usaha untuk memburu Datuk Bahaman. Lalu, Datuk Bahaman pun berpindah dan menetap di Siam. Datuk Bahaman telah mendapatkan perlindungan politik daripada seorang raja. Apa yang nama dia? Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn pada tahun 1896. Walaupun Perang Semantan berjaya ditamatkan, British terpaksa menanggung beban hutang yang sangat besar. Akibat daripada perang tersebut, Sultan Wan Ahmad dipaksa untuk membayar sejumlah $7,200 setahun bagi menyelesaikan hutang tersebut. Clifford selaku Residen Pahang amat kagum dengan perjuangan Datuk Bahaman. Walaupun British mempunyai kelengkapan senjata yang sangat baik dan sangat moden, akan tetapi taktik perang dalam hutan dan kemampuan mereka untuk berlindung tanpa meninggalkan jejak di dalam hutan telah menghantui British. Kerana pada hakikatnya, mereka tidak pernah berjaya menangkap Datuk Bahaman. Oh, macam ni sejarah Datuk Bahaman. Baru saya faham faktor, peristiwa dan kesan penentangan Datuk Bahaman. Wah, Mirul, saya dah pandai lah macam awak, Mirul. Terima kasih tau sebab tunjukkan video tadi. Kalau tak, saya tak tahulah macam mana nak pandai sejarah macam Mirul ni. Oh, sama-sama Zeti. Tak apa, kalau Zeti ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya je. Kalau saya boleh tolong, saya akan tolong. Kita belajar sama-sama, okey? Ya Zeti, jom balik. Kita dah lewat dah. Okey, jom.